Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Okey, untuk hari ini kita akan sambung kelas yang sebelum ini. Kita masih lagi dalam tajuk create kelas dan invite murid. Tetapi untuk kali ini kita tidak menggunakan Google Classroom Apps daripada Google App Store. Kita sekarang ni kita nak menggunakan bagaimana kita hendak menggunakan browser di handphone untuk akses masuk ke Google Classroom. Okey, so selain daripada apps ataupun kita boleh masuk Google Classroom daripada apps, kita juga boleh masuk Google Classroom menggunakan handphone kita, menggunakan browser yang ada pada handphone. Okey, browser yang saya biasa gunakan ialah Google Chrome. Okey, itu biasa yang saya gunakan sebabnya saya suka ciri-ciri dia dan memudahkan saya untuk akses masuk. Okey. For teachers, okey, kadang-kadang ada yang bertanya apakah handphone yang sesuai atau tablet yang sesuai untuk kita gunakan. Okey, boleh katakan semua handphone sebenarnya sesuai, tak ada masalah. Tetapi bagi guru-guru yang tidak boleh melihat sesuatu yang lebih kecil, saya sarankan cikgu-cikgu gunalah tablet. Tablet dia sekurang-kurangnya dia lebih besar, tulisannya pun lebih besar, memudahkan kita. Tidak sebesar laptop dan boleh kita bawa ke mana-mana. Okey, saranan tablet. Okey, saranan untuk tablet saya sarankan 8 inci dan ke atas, 7 inci dan 8 inci ke atas lah. Okey, kalau macam 10 inci tu dah mungkin besar sangat lah kalau tak lambat. So macam saya menggunakan Samsung Tab A yang ada pen, dia ada sekali dengan S Pen. So bagi saya tablet ni saya beli dalam harga dalam tahun lepas lebih kurang dalam 900 lebih. Okey, sekali dengan pen memang bagi saya banyak kegunaan dia. Memang saya guna sehabis-habisnya. Cuma untuk Samsung Tab A ni masalahnya ialah memori yang disediakan kecil. So saya tak gunakan tablet ini untuk simpan gambar semua. Saya lebih kepada untuk buat kerja. Untuk apa ni? Ni contoh tab saya. So so saya menggunakan tab ni untuk akses kerja sebab dia memori dia kecil, tetapi dia ada pen, S Pen tu memang banyak kegunaannya. Contoh saya nak ambil note, saya nak buat nota semua, memang bagi saya amat memudahkan kerja saya. Saya bukan nak promote Samsung tak. Saya cuma mensarankan cikgu kalau cikgu nak guna, kalau cikgu ada masalah tak boleh nak tengok benda yang kecil kat phone ke apa, nak buat kerja, gunalah tablet. Okey, sebab tablet ni dia lebih besar, paparan dia lebih besar. So bila kita orang kata nak buat satu kerja tu, sekurang-kurangnya ia memudahkan kita. Okey, so kita back balik apa yang kita nak belajar hari ni, macam mana kita nak create kelas dan invite murid. Bahagian kedua, menggunakan aplikasi ataupun Google browser. Okey, tak kira lah nak pakai Mozilla ke, nak pakai Chrome ke, tapi saya sarankan Chrome sebab saya lebih selesa dengan Chrome. Saya pun tak tahu kenapa, tapi saya sangat selesa dengan Chrome. Okey. So, the first thing kita nak kena download dulu. Kalau belum, kebanyakan phone dah ada sebenarnya Google Chrome ni. Memang dah built in sekali dengan Google. So, bagi ada handphone yang tiada, kita boleh download di App Store. Okey. Google Chrome. Okey, Google Chrome. Okey. So kita boleh install yang ini. So saya amat mensarankan lah nak guna. Okey. So kenapa? Mungkin sebab saya dah selesa lah. Kalau cikgu-cikgu selesa dengan Mozilla, terpulang. Ataupun banyak lagi browser-browser lain macam macam-macam lah, saya nak sebut pun banyak sangat. So terpulang pada kita nak pakai browser yang mana. Tapi macam saya kata, hari ni saya nak ajar dia lebih kurang sama ya. Semua browser ni lebih kurang sama. Kegunaan dia ia untuk browse internet. So kita boleh install mana-mana yang kita suka, tak ada masalah. Okey, so bagi yang tak ada ada setengah phone dia tak ada Play Store. Contoh Huawei P40 dia tak ada Play Store.
So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh pergi ke browser, kita download apps tu di browser, cari APK. So contohnya Google Chrome APK. So ada listing, download di sana. So dia akan download APK tu, kita akan install guna APK tersebut lah. Okay. So first thing, apa-apa yang kita nak buat, mula-mula sekali kita nak buka lah Google Chrome kita. Macam saya dah letakkan di menu depan. Okay. Okay, so kita nak buka dulu kita punya Google. So, okay, perhatikan bila saya buka Google, saya sudah atas ni dah ada akaun saya. Akaun personal untuk tablet saya. Okay. Okay, dah ada akaun ni. So, apa yang kita perlu buat ialah first, kita type Google dulu senang. Okay. Google.com. Okay, ni first. Kenapa? Okay, sebab saya nak dapatkan ada 6 titik kat tepi ni. Ini saya nak dapatkan dulu. Okay. So, bila masuk google.com, setiap browser akan ada tepi ni. Okay. So, dia sama macam PC punya. Lebih kurang sama. Cuma dia compact sedikit lah. So, kita nak buka dulu Google Classroom. Okay. Okay, saya nak buka dulu Google Classroom. Okay. Google Classroom ini ialah saya punya personal email. Kenapa? Mesti ada orang tanya, kenapa cikgu tak ubah dulu akaun GC baru masuk ke Google Classroom? Okey. Setengah macam saya, handphone saya ada problem sikit tau. Juga saya kalau nak masuk direct, dia tak akan pergi. Okey, saya ambil contoh Okey, saya katakan saya ubah dulu saya punya akaun saya. Okey. Okey, perasan. Saya dah sign in tapi dia kena sign in juga. Ini kalau setengah pun dia akan jadi macam ni. So apa kita buat ialah kita pergi dulu ke mana-mana, sama ada Google Drive ke Google Classroom ke, terpulang. Tak ada masalah you nak pergi yang mana. Okay, you nak pergi ke Google Drive pun boleh, ataupun kalau tak ada Google Classroom kat sini, you tekan more, you cari Google Classroom punya. So kita cari Google Classroom punya apps, mana perginya. Okay, so ni Google Classroom. Okay, kita masuk Google Classroom dulu. Okay. Kalau tak ada, itu cara yang kedua nak cari. Okay, barulah kita pergi ke akaun kita, dah masukkan akaun kita, pilih akaun kita. Baru nampak dia closet. Tadi dia kuliah sign in. Okay, so bagi cikgu yang ada masalah, dia sign in dekat Google, tak masuk-masuk. So cara dia ialah you pergilah nak buka dekat Google Drive dulu ke, yang mana-mana aplikasi yang ada dalam 6 titik tu, baru you login masuk you punya akaun yang second. Ini cara tip and trick untuk guna Google Classroom lah, ataupun apa-apa apps yang Google bagi yang dalam 6 titik tu. Okey, so semalam kita dah buat matematik 3 miliar. Okey, semalam kalau you perasan, saya buat apps, saya guna apps, saya nak add murid. Saya add murid ada sedikit masalah, saya kena add seorang-seorang. Okey, sebenarnya sebelum ni saya pernah add ramai-ramai. Tetapi semalam saya cuba, tak boleh, kena add seorang-seorang. So, kalau you nak add ramai sekaligus, okey, you kena guna Google Browser. Browser boleh you add, you copy ramai, you paste dalam dia punya add invite tu, dia boleh tarik lebih ramai murid. Okey, so kita tengok contoh Okey, so untuk pakai Google, kita gunakan sorry, dia automatic punya sound. Okey, so bila kita pakai yang Google Classroom punya ni, yang pakai browser, dia dah ada class code kat sini. So kalau kita pakai apps tak ada So kalau semalam berbeza dengan apps, dia tak ada yang ni, class code yang dekat depan ni. Okey, so kalau kita tekan, kita boleh copy dan kita boleh hantar kat murid. So ini perbezaan antara kita guna apps dan kita guna browser. Okey, so kalau kita nak hantar class code ni pada murid, kita boleh guna yang ni lah, copy, kita bagi kat murid. Alright. The second thing is, you perasan tak? Dekat semalam kita 3 saja. Stream, classwork, people, grades tak ada.
untuk apps dia tak ada grade. So kalau you nak tengok grade macam mana, you kena buka browser lah guna handphone. So kalau kita gunakan browser dekat phone, dia lebih kurang sama macam kita pakai PC. Lebih kurang sama. Alright. So kita nak add murid, so kita kena pergi dekat people. Okay, kat people ni kita pergi kat people. Okay, kita pergi dekat gambar orang yang kat bawah ni, kita tambah. Okay, so macam mana kita nak tambah dengan banyak sekaligus. Okay, semalam saya dah buat dalam Google Sheet. So kita buka balik Google Sheet kita. Okay. So the thing is, saya akan highlightkan semua ni sampai bawah. Okay, saya tarik, ada, you perasan ada bulat tepi ni. Bulat ni saya boleh tarik, saya boleh tarik. So kita tekan satu dulu. Okay, kita tekan satu dulu. You nampak tepi bulat ni, you tarik ke bawah. Ini untuk highlight, untuk guna Google Sheet lah. So kita highlight. So kita tekan dalam dia, tekan dalam yang petak yang ada ni, kita tekan je mana-mana. So dia akan keluar cut, copy and paste or clear. So kita nak copy, so kita tekan copy. Okay, so kita dah copy semua yang apa ni, yang dalam Google Sheet ni lah. Okay, so tak sama dengan kita guna apps, kita tak boleh, kita kena add seorang-seorang. Tapi untuk Google apa ni, kita gunakan browser, kita boleh add ramai. Okay, so kita pergi balik dekat kita punya ni, tekan lama-lama, lepas tu tekan pergi kat paste. Okay, kita press lama-lama, kita akan boleh paste ke tu lah. Okay, so dah nampak ni, dia dah keluar macam ni, add recipient ni, bermaksud kita dah berjaya add ramai-ramai sebenarnya tau. Okay, so kita just tekan saja. Okay, you tengok dekat atas ni, so semua email yang saya dah masuk dah ada kat sini. So ini kelebihan kita menggunakan Google Browser. Okay, so you tak perlu nak add seorang-seorang. You tak perlu nak add seorang-seorang. You just copy, paste. Pastikan email tu betul lah. Sebab dia tak boleh detect email yang salah. So dia akan copy semua sekali, you paste. Kalau ada 20 orang you paste. Okay, so ada setengah, kalau ada setengah yang biasa belajar yang apa ni, yang daripada JU, kita add contact dulu, apa semua, masukkan contact dulu. Itu pun cara yang betul, tak ada masalah. Tapi bagi saya, cara itu saya nak kena simpan contact semua, saya pun sebenarnya malas. Saya dah ada senarai nama email murid, kena why not, saya copy je semua, saya masukkan saja. Okay, so semua murid ini saya akan dapat ke dalam saya punya Google Classroom lah. Okay, so and then kita just tekan invite. Okay, tapi sebab saya ramai sangat, saya tak nak invite dulu. Sebab nanti saya saya nak buat benda lain. Sebab takutkan ada murid masuk. Sebab kalau ni saya nak kosongkan dulu Google Classroom ni. Sebab saya nak buat untuk tutorial for parents. Macam mana parent nak masuk, nak login dan join. Lepas tu macam mana dia nak sahkan, nak tunjuk macam mana dia nak masuk, macam mana dia nak klik, macam mana dia nak buat. Okay, so saya nak kosongkan dulu yang ini. So yang for teachers, cara untuk invite cara macam ni dia special untuk Google Browser ni, kita boleh add seramai mungkin. So kita add, tapi kalau ada satu email yang salah, dia akan detect tau. Ada kurang nombor ke apa ke, dia akan jadi satu masalah. So pastikan email yang kita copy tu betul lah. Okay, so saya cancelkan dulu. So kalau you nak, you tekan invite ni. So you tekan invite, dia akan automatic dia akan hantar email ke murid untuk join kita punya kelas lah. Okay, so sama juga dekat setting kelas. Ini ialah kita punya code kelas. Okay, untuk code kelas apa ni, so code kelas ni kita boleh copy, kita boleh reset, kita boleh disable dan display. So untuk Google, okay, saya minta maaf. Untuk Google Chrome ataupun browser, dia lebih kurang macam PC punya. So dia ada tambahan lagi, display ada. So display dia boleh nampak besar. So kita boleh copy, kalau kita nak bagi kat murid, kita boleh copy, dia bagi kat murid lah. Okay. Okay, Google Meet pun ada, kita boleh generate link untuk Google Meet. Okay,
So ini cara kita nak invite murid masuk ke kelas kita. Okey, saya lupa nak cerita macam mana nak create kelas. Patutnya tajuk hari ni ialah create kelas and invite. Okey, tapi saya terus jump ke invite. So kita patah balik sikit. Kita nak cara untuk create kelas lah. So cara untuk create kelas sama macam kita nak create guna dekat apps. So ada dekat tambah dekat atas ni. Okay, tekan tambah. Okay, tekan create class. So kita kena create class kan. Okay, so kita nak create class. Okay, so the name of the classes, kita punya kelas. So katakan matematik bersama Cikgu Zuli. Alright. Contoh. Okay, section. Kalau kita nak tinggalkan, nak tulis pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa. Subjek apa? Kalau you nak tekan subjek matematik, tulis saja subjek matematik. Okay, room. Kelas apa you nak buat? 3 kenanga ke, 3 kekwa ke. Okay. So, terpulang pada kita nak buat apa. Dan akhir sekali kita akan create. Okay. So, dia akan sama seperti yang kita buat sebelum ni lah. Okay, kalau you nak letak nama kelas kat atas ni pun bagus juga. Okay, matematik bersama Cikgu Zuli 3 Kamelia. Okay, kenapa? Kalau boleh kat atas ni kita dah tulis semua sekali. Kelas mana, apa topik kita, sebabnya apabila dia masuk kat bahagian hadapan. So, saya cancel dulu. So, bila saya masuk ke bahagian hadapan, yang ini dia akan tunjukkan tajuk sahaja. Okay. Dia tak tunjuk habis. So, dia tunjuk tajuk sahaja. So, kalau kita tulis room apa semua, dia tak akan keluar dekat sini. Murid kena tekan dulu baru tahu dia room apa. So, kalau kita nak bagi murid tengok, masuk je tengok, okey, tahu. Oh, ni kelas Cikgu Zuli. Ni kelas untuk 3 kenanga. Yang ni untuk kelas matematik. So, kita kecilkan pada matematik ni, tulis math saja ke, sains ke, SN ke apa. So, kita boleh ringkaskan dia punya tu, tulis nama kita. So, nama kelas mana. So, murid akan lebih mudah tahu. Okey, dia buka, okey, ni kelas apa, ni kelas apa. So, dia tak perlu klik ke dalam ni untuk tengok. Ni room apa, siapa buat. So, tak perlu. Okey. Okey. Semalam saya tak ada cerita macam mana nak tukar gambar dekat belakang ni. Nak bagi gambar cantik sikit. Okey, so hari ni hari ni saya akan ceritakan macam mana nak tukar team. Okey, so saya tambah sikitlah ilmu untuk hari ni. So macam mana kita nak tambah team? Pergi dekat select team ni. Dekat team ni, select team. Okey. So kita boleh pilih team apa yang kita mahu. Okey. Matematik kan. Okey, so gambar matematik and sains. So bila dah siap, tekan select team. Okey, dah berubah. Okey, jika cikgu rasa cikgu pandai untuk edit gambar, cikgu nak buat cantik, cikgu nak buat sini letak muka cikgu ke apa ke kan, cikgu just boleh upload lah gambar. Okey, masukkan gambar dekat sini, upload, dia akan masuk ke sana. Okey, so kalau cikgu boleh menggunakan Photoshop dengan baik ataupun apa-apa apps ataupun program yang boleh untuk kita membuat gambar ataupun buat picture, kita nak letakkan sebagai pengganti, boleh, tak ada masalah. Itu atas kreativiti cikgu. Dia tak kata kalau nak letak gambar muka kita pun boleh, tak ada masalah. Terpulang pada kita. Ini adalah kelas kita. Apa yang kita nak, itu yang kita boleh dapat. Okey. So, untuk hari ni kita belajar macam mana nak create kelas. Lepas tu kita belajar tadi macam mana nak invite. Lepas tu macam mana kita nak select team. Kita nak tukar team. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. So, saya harap cikgu-cikgu dapat menggunakan ilmu ni sebaik mungkin. Dan tips and trick ni saya sengaja ajar sebab saya ialah pengguna tegar telefon. Saya sentiasa pegang telefon di tangan. Dan saya suka mengeksploitasikan telefon tu untuk kebaikan murid-murid saya. Okey, bukan saya tengok untuk main WhatsApp, main Telegram. Sebab saya fully utilize saya punya handphone
ataupun tab saya untuk buat kerja. Kebanyakan surat menyurat ataupun saya nak type Word ke apa, saya menggunakan sepenuhnya menggunakan telefon sebab saya jarang bawa laptop ke sekolah dan bagi saya laptop tu berat. Okey, kalau di rumah ni lain ceritalah. Saya boleh guna laptop di rumah. Tapi di sekolah saya biasanya menggunakan telefon sebab telefon ialah satu yang kita sentiasa kita boleh pegang. Dan kita boleh sentiasa boleh buat kerja menggunakan telefon. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita akan berjumpa untuk next tutorial. Okey. Saya harap cikgu-cikgu tak bosan dengan saya. Okey. So gunakan handphone kita sebaik mungkin dan saya harap kita boleh berjumpa lagi pada tutorial yang seterusnya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya terlupa, sila like, subscribe saya punya YouTube. Okey, untuk next video, untuk next tutorial menggunakan handphone. Saya akan buat tutorial khas for phone dulu. Okey, kebanyakan saya punya tutorial semua cara menggunakan phone untuk Google Classroom. Okey, itu saja. Like and subscribe. Jumpa lagi pada waktu dan masa yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.